Jangan lupa dalam UMNO ada ramai lagi pemimpin-pemimpin yang baik, yang setia kepada parti. Jangan risau. Jangan risau. Kita ada Dr. Ashraf Wajidi juga. Kita ada Datuk Seri Ahmad Maslan. Kita ada Datuk Johari Ghani. Oh, baik tu. Sangat baik. Betul. Yang ada kualiti kepimpinan seorang Perdana Menteri. Yang menguasai media-media masa, seperti NST, Berita Harian, Media Prima, Utusan Malaysia, walaupun setengah-setengahnya tidak bersama dengan kita. Tapi yang penting ada kualiti Perdana Menteri. Tidak pun dia nak jadi Perdana Menteri. Bakar. Macam mana pemilihan hakim di Mahkamah Persekutuan untuk sesuatu kes? Betul yang 5 orang tadi. Kita jangan campur urusan mahkamah ni, boleh tak? Dengar tu beritahu kat orang. Jangan campur urusan mahkamah. Soalan ni. Pemilihan hakim ni telus. Pemilihan hakim ni tidak pernah diatur-atur. Betul. Bukti dia apa? Bukti dia contohnya. Contoh yang paling baik sekali. Kita lihat bagaimana ketika Lim Guan Eng nak dibebaskan. Lim Guan Eng telah dibebaskan oleh Hakim Datuk Hadaria. Jabatan Peguam Negara memohon supaya dia dibebaskan. Tetapi hakim tu memutuskan ia dilepaskan dan dibebaskan. Dia diminta dilepaskan saja. Maknanya boleh didakwa semula. Betul. Tapi hakim ni bagi dilepaskan dan dibebaskan. Tak boleh dakwa. Lepas ni ada bukti macam mana sekalipun tak boleh didakwa. Di bawah kesalahan yang sama. Tak boleh. Okey. Lepas tu Maka saudara Mohsin telah memohon supaya dilakukan semakan semula ke atas keputusan Hakim Datuk Hadaria. Maka Hakim Datuk Abdul Karim telah dinamakan sebagai hakim yang akan menyemak keputusan Hakim Datuk Hadaria. Tiba-tiba pagi itu Hakim Datuk Abdul Karim digantikan dengan Hakim Datuk Hadaria. Maknanya Hakim Datuk Hadaria mendengar semakan semula ke atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadaria. hakim yang sama. Ni negara Malaysia ke sana? Tak, ini Pasir Dengung. Di Malaysia mana pernah berlaku macam tu? Tak pernah, tuan-tuan. Di Malaysia Allah Akbar. Law of the Jungle ni berlaku di Pasir Berdengung. Di Malaysia tidak berlaku. Ada dekat Pasir Berdengung tu. Ya. Boleh tukar lah mana hakim sekarang ni. Boleh tukar dengan hakim baru lah. Kan dekat Pasir Berdengung tu. Itu urusan Pasir Berdengung, kita jangan campur. Tapi kita macam keluarga nombor 9 tu. Jangan melawan tuan hakim sedap. Betul. Kita kira beli. Okey, ada lagi cerita-cerita lain? Okey. Nah. Sekejap Okey. Hari ni tu si siapa ni Tundet ni tu Mahdi. Ya. Dia kata Najib hanya nak nampak tidak bersalah ketika pihak Arif akan datang, sebab tu dia nak melengah-lengahkan itu. Apa masalah orang Dia kata Datuk Tun Dr. Mahdi kata Najib nak melengah-lengahkan kes supaya dia nampak tidak bersalah pada pihak Arif akan datang. pada pihak dia akan datang. Dia ni bodoh ke apa? Datuk Najib dah didapati bersalah di Mahkamah Tinggi. Datuk Najib dah didapati bersalah di Mahkamah Rayuan. So apa benda yang dia cerita ni mengarut ni? Yang dia sebenarnya frust ialah walaupun Datuk Najib didapati bersalah di Mahkamah Tinggi, di Mahkamah Rayuan, tapi Datuk Najib pergi mana pun orang berebut nak salam dengan dia, orang berebut nak ambil gambar dengan dia. Maknanya apa?
Maknanya perencanaan Muhyiddin dan Mahathir dan Pakatan Harapan untuk tarnish image Datuk Seri Najib gagal. Rakyat tak percaya. Rakyat tak percaya. Kalau aku masuk gua lah, malu tau. Engkau kata orang tu perompak, kau kata orang tu penyamun, kau ratib daripada 2015 sampai 2022. You have been saying this for 7 years and nobody believe you except for the morons from Pakatan Harapan. Sebab nak jadi penyokong Pakatan Harapan mesti ada qualification. Minimum mestilah seorang moron. Kalau tak faham apa maksud moron, kau tanya dengan Mahathir. Sebab dia panggil George Soros moron. 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 Bukan merun moron. Okey, Cik Hafiz, ada apa soalan lain? Okey, kejap Ya. Kau bagilah soalan macam abah sikit. Dia orang tanya Soalan tempatan ni tak ada ke? Soalan yang saya tanya kerajaan pasal dengungnya. sejauh mana suami kepada ketua hakim negara tu boleh mempengaruhi keputusan isinya sebagai ketua hakim dalam kes kawan Datuk? Saya tak nak ulas. Saya tak nak ulas tentang sejauh mana suami ketua hakim boleh mempengaruhi. Kita tak boleh buat sebarang andaian. Itu boleh jadi contempt of court. Okey. Cuma kehadiran beliau di dalam sidang pembicaraan ketika isteri dia sedang menjadi ketua kepada jemaah hakim yang sedang membicarakan kes Datuk Seri Najib di peringkat Mahkamah Rayuan, dia hadir tu pun luar biasa. Sebab orang baru je hebohkan, kecohkan kes Amar Singh kononnya bawa girlfriend dia pergi menjalankan tugas. Sepatutnya dia elak daripada membenarkan suaminya datang memantau dan merakam. Kemudian kita nampak dia telefon, kemungkinan besar boleh juga jadi menghantar laporan. Jadi itu sebab kita minta pihak polis siasat. Bila pihak polis siasat, mungkin akan tahu kepada siapa laporan dihantar. Sebab daripada penulisan Zamani ni pun kita nampak dia ni memang strong supporter of Tun Dr. Mahathir. Dan kita pun tahu Tengku Maimon ni lantikan Tun Dr. Mahathir. Sepatutnya dengan apa yang suami dia buat hari ni, dia kena recuse herself sebagai salah seorang daripada hakim dalam kes ini. Itu sepatutnya. Sebab apa yang suami dia buat dalam mahkamah, dia tak buat salah apa-apa. Tengku Maimon okey, tak ada salah. Dia tak buat salah apa-apa. Tapi apa yang suami dia buat itu boleh mencalahkan badan kehakiman. Betul. Takkan dia nak penjarakan suami dia? Dia haka namanya. Betul tak? Jadi cara terbaik untuk mengelak daripada orang mengata tentang badan kehakiman, maka dia kena tarik diri daripada menjadi hakim disebabkan insiden apa yang berlaku pada hari kemarin. Memang mana-mana hakim akan buat benda yang sama. Sebab dah kesilapan suami dia, bukan kesilapan dia. Suami dia tu tak sepatutnya buat begitu. Rindu tu. Sebab boleh mengubah mood aku. Tiba-tiba aku naik sakit hati pasal dia. Rindu pun ada tempat. Bukan tak boleh balik nak rindu. Kan? Ini bukan soal rindu. Kita bimbang, takut ada ancaman, takut ada ugutan, takut rakaman itu dibuat untuk membuktikan kerja telah dibuat. Ini andaian orang di luar persepsi. Ini rosak, boleh merosakkan institusi kehakiman. Tak boleh. Okey, ada lagi?
Saya rasa Datuk dah jawab soalan ni dalam masa perbicaraan tu nanti ni. Tapi masih banyak soalan yang orang tak faham tu Ya, apa dia soalan? Soalan dia tu, dia kata dia keliru. Apakah seterusnya? Contohnya sebab dia kata sekarang ni peguam dah tarik diri, tak boleh dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang ni Datuk Najib tak ada peguam. Okey, sekarang macam ni. Apa yang boleh Datuk Seri Najib buat besok? Okey. Sekarang peguam dia dah tarik diri. Okey. Tetapi mahkamah tak izinkan. Mahkamah tak izinkan. Maka apa yang Datuk Seri Najib boleh buat, dia boleh pecat peguam dia. Okey. Tak tahulah kalau besok ada undang-undang baru tak boleh pecat peguam. Dia boleh pecat peguam dia. Dan kalau mahkamah tak benarkan dia untuk bagi masa pada peguam, tak ada orang akan ambil kes dia ni. Betul? Betul? Tak ada orang akan ambil kes dia. Sebab siapa nak ambil kes dalam keadaan dah tahu tak ada masa nak prepare, kita akan kalah. Kalau kita nak pergi exam pun, kita kena buat homework, ulang kaji dulu. Betul tak? Kena study betul-betul baru kita ambil exam. Kalau kita nak ambil exam, kita tak tahu apa-apa tentang apa yang nak disoal, mampus kita. Last kali kita punya image buruk, semua F. Betul tak? Jadi peguam pun sama juga. Takkan dia nak rosakkan image dia sebagai seorang peguam yang gagal membela seorang yang berprofil tinggi. Satu Malaysia akan tahu. Zaid Ibrahim yang diketuai oleh Hisham T gagal. Malu. Kalau aku pun jadi peguam, kalau aku jadi peguam, nasib baik aku tak sempat jadi peguam. Boleh belajar itu. Aku dah tak jadilah kalau macam ni lah kan. Besar. Orang nak ambil aku. Mahkamah boleh tolak. Orang nak ambil aku jadi peguam, mahkamah boleh tolak. Lepas tu kalau aku setuju terima pula, tiba-tiba sekat jalan aku dapat tahu benda yang betul, aku tak nak jadi peguam dia, aku tak boleh tarik diri. Siapa nak jadi peguam dia ni? Lepas tu bila dah ada insiden, dah ada presiden ni, lepas ni kalau ada orang nak tarik je diri, dia akan rujuk kes berdasarkan Najib Razak lawan dengan peguam negara. Ketuan Zaid Ibrahim telah memohon untuk menarik diri, telah ditolak oleh mahkamah. Tak boleh sebab dah ada presiden. Ini besar ni implikasi dia pada sistem perundangan Malaysia. Sudah. Ya. Dia tanyalah, maksudnya kalau benda ni semua berlaku, maksudnya peguam dah tak ada apa semua, takkan ada Datuk Najib seorang-seorang. Adakah mahkamah akan membenarkan? Itu sebab kalau Datuk Najib pecat, Datuk Najib, yalah, kalau dah nak bawa bukti baru tak boleh, nak bawa apa ni peguam baru pun tak boleh, nak dapat extension masa untuk peguam baru tak boleh. Maka Datuk Najib dia kena bela diri dia sendiri. Itu je cara dia. Nak bela diri dia sendiri pun dia kena minta masa. Itu yang aku tak faham tu. Kalau dah ada, kalau macam dah terlalu nak segerakan, nak jimatkan tu, itu sebabnya kita kena tukar undang-undang Malaysia ni. Kalau bicara mahkamah tinggi tak boleh lebih sebulan, bicara mahkamah rayuan tak boleh lebih 2 minggu, bicara mahkamah persekutuan tak boleh lebih 7 hari. Barulah betul jimat duit. Kalau punya kebebasan, yang penting duit negara jimat. Betul, banyak juga soalan ni Datuk. Saya rasa 3 part ini Datuk dah jawab. Ramai yang muskil dan tak tahu dan tak faham. Cakap je lah cepat sikit. Jangan kau banyak sangat komen. Kau punya soalan ni direct to the point. Dia kata don't waste people's time. Engkau telah membazirkan duit negara ni. So bila kau tahu tak berapa banyak masa telah dibazirkan? Orang datang tengok ni, kau tanya soalan belik-belik. Terus straight to the point. Bila kes ni nak selesai? Okey, tak dibenarkan bertanya soalan. Soalan ni? Ada? Dapat start. Ada lagi? Sekarang mahkamah tinggi. Kau ada lagi nak tanya soalan? Takut ditolak. Tak ada soalan. Jangan bazirkan duit rakyat. Ini jaringan internet ni memerlukan data. Jangan bazir data. Ada lagi? Ada tu. Bila kes nak selesai?
Kira tu Najib. Saya berkuasa hari ini. Saya tidak mau jawab soalan anda. Anda tidak dibenarkan untuk bertanya soalan.